yang menyebut secara terperinci tentang siasatan yang telah dibuat oleh pihak Amerika, di mana dikatakan sejumlah 3.5 bilion dolar didapati dicuri daripada syarikat 1MDB. Daripada sejumlah itu, yang di peringkat awalnya disahkan 1 bilion dolar yang telah pun digunakan oleh MO1, Malaysian Official 1, oleh Reza Aziz, oleh Jolo dan nama-nama yang lain. Saya membaca hampir 2 jam saudara lepas subuh. Bila saya diterima kenyataan itu dan baca, hampir 2 jam baru selesai. Saya tak tahu berapa ramai orang di Sabak Bernam yang baca cerita yang disebutkan oleh pihak Peguam Negara Amerika. Siapa yang ada baca di sini? Jadi kalau tak baca apa yang saya cakap ni, percaya je lah ya. Pasal orang tak baca, dia ikut apa yang orang kata. Jadi saya telah meneliti, dalam itu dikatakan 36 kali disebutkan nama MO1 yang membabitkan orang nombor 1 dalam negara kita, iaitu Perdana Menteri, di mana sejumlah wang yang cukup besar masuk dalam akaun Perdana Menteri. Ini baru disebutkan oleh Jabatan Peguam ataupun Kehakiman di Amerika Syarikat. Saya telah sebutkan hampir setahun yang lalu. Saya beritahu dalam suatu majlis seperti ini, di mana saya sebutkan, saya diberitahu oleh bekas Peguam Negara, Peguam Negara Gani Patail, dalam beberapa pertemuan yang dibuat dengan saya untuk memberitahu apakah perkembangan yang sedang berlaku yang berkaitan dengan 1MDB, beliau menyebutkan dan ditunjuk pada saya wang sejumlah 681 milion dolar masuk dalam akaun peribadi Perdana Menteri. Saya kata saya nak pensan. Nazri Aziz kata kalau dia tengok itu dia mati. Saya tak nak doakan dia mati. Memang dia katakan sejumlah wang yang sebegitu banyak masuk dalam akaun Perdana Menteri. Kemudian ada sejumlah wang 42 juta 2 kali dimasukkan dalam akaun Perdana Menteri, datang daripada sebuah syarikat yang milik Kementerian Keuangan yang dinamakan SRC International. Saya tengok saudara, ditunjukkan oleh bekas Peguam Negara. Jadi saya tak boleh bohong. Kalau ada orang nak saman-samanlah saya. Saya menyatakan dengan betul bahawa wang itu sudah masuk akaun Perdana Menteri. Tetapi bila Perdana Menteri buang Peguam Negara yang dahulu diganti dengan Peguam Negara baru, dibawakan laporan itu, Peguam Negara baru kata tak ada apa-apa, tak salah. Tuan-tuan ketawa, saya ketawa pun gelap sah. Macam mana dah betul-betul masuk akaun dia, dia guna pun, tadi disebutkan ada guna sign kad kredit berapa juta, bayar doktor untuk buat tahap apa benda lah, Rosmah Mansur, apa dia, botok. Saya tidak bohong, saya menyatakan itu berdasarkan apa maklumat yang saya sudah terima daripada orang yang tahu. So you don't have to question me where I get information. I told you that it come from the former Attorney General. Kalau nak tahu, tanyalah dia. Dia dah bersara dah pun. Ini sebahagian. Kemudian dalam laporan yang dibentangkan di Parlimen oleh Public Accounts Committee, ada menyatakan antara siasatan yang telah dibuat oleh peguam, oleh juru audit negara, apa dia yang penemuannya? Sejumlah 7 bilion dolar yang telah pun dibelanjakan oleh 1MDB yang tak boleh disahkan oleh mana-mana penyata kira-kira. 7 bilion dolar kali 4, 28 bilion ringgit. Tak boleh disahkan. Pergi ke mana tu? Sebahagiannya mungkin sudah hilang. Sebab itu selain daripada pihak Amerika yang menyebutkan dia jumpa kenyataan-kenyataan bahawa sejumlah wang 3.5 bilion telah dicuri daripada 1MDB, Peguam Negara daripada Switzerland kata 4 bilion yang dia temui hilang juga daripada 1MDB. Saya tak tahu yang mana satu betul, tapi mungkin kedua-duanya betul. Sebab kalau 4 campur 3 dekat 7.5 bilion juga yang disebutkan oleh
laporan yang dibentangkan di Parlimen yang menyatakan sejumlah 7 bilion dolar tidak dapat, orang kata, dicari di manakah akaun dan penyata untuk mengesahkan perbelanjaan. Jadi yang menjadi masalah kita, saudara, ini ialah dengan apa yang telah pun dilakukan oleh pihak Najib, bencana besar yang sedang pun melanda negara pada hari ini. Soal bagaimana wang ni nak diselesaikan, wallahu a'lam. Tetapi kita tahu perbuatan yang telah dilakukan oleh Perdana Menteri tak boleh dimaafkan. Siapa daripada sahabat berenam nak maafkan? Angkat tangan. Memang tak boleh kita biarkan begitu. Negara kita akan hancur bila Perdana Menteri, orang yang kita berikan tanggungjawab untuk menerajui negara, telah rosak akhlaknya, sudah hilang panduan dan tanggungjawabnya, tidak bersedia untuk berbuat sesuatu yang baik untuk negara, yang menyebabkan bencana besar, dan hari ini rakyat sedang menanggung satu penderitaan yang agak begitu besar sekali. Maka sebab itu, walaupun saya dipecat, dipancung, digantung, dibuang, apa pun dia nak buat pada saya, tapi yang penting bagaimana kita nak selamatkan Malaysia dan tidak terus ia dipimpin oleh Datuk Seri Najib Razak sebagai Perdana Menteri ini. Itu persoalannya.